dekat kereta tu ada mesti ada box tu dekat kereta. Box tu yang ada program tu kan. Sebab sekarang ni kereta tu antara pedal dekat ke apa ke carburetor tu, dia tak panggil carburetor, dia panggil injection tu, dia tak ada bersambung pakai kabel yang direct tu lagi dah. Dia guna elektrik, semua guna elektrik. Itulah. So banyak benda lah sekeliling kita, semua barang sekeliling kita pun guna program. Naknya awak tahu tak sekarang ni, tapi kat Malaysia tak tahu dah ada ke belum. Masa dah ada tapi sangat sedikit. Kalau kat US mana pun banyak. Apa dia? Rumah smart home dia panggil. Smart home. Smart home tu guna program komputer juga. Macam mana rumah guna komputer, Ustaz? Tu dia. Contoh. Just dia ada satu remote control dekat tangan kan. So dia nak buka tingkap rumah yang mana satu, dia tekan dekat remote je. Tekan kat remote dia akan terbuka tingkap yang dia nak. Ataupun smart home juga. Just dia guna remote juga. Dia nak buka, dia nak simpan katil dia. Katil tidur, tilam, dah tidur katil dia tu kan. Dia tekan je, siap tekan tu, katil dia akan tertutup, pergi rapat ke dinding. Jadilah ruang tu luas. Sebab katil tu dah disimpan rapat. Semua tu guna elektrik dan guna sistem komputer. Yang tu guna dia punya aplikasi-aplikasi. So inilah aplikasi yang ada sekarang ni. Kat Malaysia dah ada rumah macam ni tapi rasanya tak banyak. Berapa je boleh bilang je, berapa je. Dekat luar negara dah banyak ada rumah begini. Dia kecil tapi dia luas. Dia jimat ruang dia panggil. Okey, seterusnya tak minta siapa je ni? Muhammad Azam respon. Ya. Sila baca yang biru ni. Yang satu biru ni. Atur cara komputer ke? Iya. Atur cara komputer dalam televisyen pintar membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Ini dalam sekarang ni kan smart TV kan, smart TV. Dalam smart TV tu boleh tengok TV dan dalam masa yang sama sebab skrin dia besar. Sebelah lagi kita boleh tengok apa-apa aplikasi yang kita nak dan juga mengakseskan aplikasi internet. Nak buka radio pun boleh. Kalau dulu kan nak dapat siaran TV kena pusing antena dia kan. Pusing ke sana ke sini ke sana. Sekarang ni tak payah, dia sambung je terus ke TV internet ataupun ke TV Astro. Astro tu pun guna sistem digital. Sekarang ni. Kalau tak ada, kalau macam rumah Ustaz ni tak ada. TV analog dekat Malaysia tak ada dah. Dah dihapuskan. Dah tak ada dah. Kalau dulu punya tu. Dulu ada analog. Dia sejak tahun bila? Sejak tahun 3-4 tahun lepas kot. Ataupun 5 tahun lepas kot. Dah tak ada dah. Tu. Rumah Ustaz pun dah tak pakai TV tu. Pakai TV apa? TV YouTube je. Budak-budak ni nak YouTube je. Dekat TV lah buka YouTube. Macam tu je. Itu antara smart TV. Dan juga smart TV ni boleh tengok, boleh join macam join komputer. Boleh je buat gitu. Itu antara kelebihan-kelebihan. Dia makin ringkas, makin sikit kan. Makin peralatan kita guna sikit tapi kita dapat guna manfaat macam-macam. Begitu juga dengan telefon kan. Telefon dulu, kalau dulu tahun 2000, tahun 98, 99 telefon tu dah canggih. Masa tu canggihnya just boleh guna untuk apa? Guna untuk telefon je, call dan SMS sahaja. Tu je masa tu. Telefon tu. Tahun 2000 dia mula kembang. Yang boleh WhatsApp apa semua ni tahun WhatsApp ni baru. Sebelum WhatsApp ni
dia panggil BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger tu macam WhatsApp lah. Tu dia mula tahun 2008 kalau tak salah Ustaz. 2008, 2007, 2008 kot. 2007. 2007 dah ada tu. Ataupun sebelum tu lagi cuma tak meluas. Tapi yang meluasnya tahun 2007, 2008, 2009 dah meluas lah. Macam BlackBerry. Selepas itu tahun 2010, 2011. 2011 baru ada WhatsApp. WhatsApp tu Apple yang keluarkan dulu dekat telefon apa smartphone dia tu. Apa dia Apple kan. iPhone, dekat iPhone dulu. Lepas tu baru ada dekat Android. Kalau dulu telefon just telefon saja. Tapi sejak tahun 2008 2007, 2006 kot. Oh 2006 tu dah ada dah WhatsApp ni semua dah ada dah 2006, 2007. Ustaz pun dah Oh entah dah ada ke belum? Belum ada lagi WhatsApp ni. Yang ada tahun 2007 dia mula keluarkan smartphone ataupun telefon yang ada kamera. Telefon yang ada kamera dulu. Antara yang saya ingat lah model yang keluar first antaranya Nokia. Nokia berapa tah. Dia ada kamera. Itulah dia. Berubah-ubah. Sekarang ni dekat telefon tu macam-macam ada kan. Kamera ada. Dah ada kamera, dia ada macam-macam aplikasi. Kata dengan telefon sahaja boleh buat macam-macam. Nak beli barang ke, nak pindah duit ke, nak tengok gaji ke, nak tengok duit kat bank ke. Semua pakai telefon je. Nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, bil api, bil apa-apa. Semua dekat smartphone ni kan. Smartphone ni sahaja guna untuk semua urusan kehidupan kita. Betapa teknologi. Kelas habis. Betapa teknologinya canggihnya. Nak cakap. Kelas habis. Oh awak jangan tanya kan selalu kan sebelum 12.20. Jadual pun macam tu. Awak tengoklah dalam jadual awak tu. Kan jadual cikgu dah bagi kan, cikgu kelas dah bagi dah jadual tu. Kalau ingat kan, kita belajar ni dia ada 2 sesi sahaja setiap hari. Sesi pertama mula pukul 9 sampai pukul 10.30. Sejam setengah setiap satu sesi tu. Kemudian sesi kedua dia mula pukul 10.50 sampai 12.20. Sejam setengah kita belajar. Awak ingat macam tu je. RBT 10.50 hingga 12.50. Itu je. Tak perlu tanya lagi dah. Benda tu patut awak tahu dari awal lagi. Sebab apa jadual cikgu kelas masing-masing dah bagi kan. Dan semuanya sama je waktu. Antara kelas ke kelas tu. Sesi pertama, sesi kedua. Sesi pertama, kedua. Macam tu je. Maknanya sehari 2 mata pelajaran sahaja belajar. Tak macam Ustaz. Ya. Nak pergi tandas? Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Ustaz nak minta Nordamian. Nordamian baca yang nombor ni 3 ni. Yang perang ni. Atau cara. Nordamia ke rosak mic ke masalah? Damia. Ustaz. Okey, awak bacakan ini yang saya tunjuk ni. Yang mana Ustaz? Inilah. Ni. Ni. Atau cara komputer. Urutan acara berkod dalam perkakasan elektrik atau cara membolehkan
data diproses oleh komputer. Ni atau cara ni yang Ustaz highlight ni. Nampak tak? Perasan tak? Oh, kalau komputer dalam data kawalan. Aha. Membolehkan kita Mhm. menonton televisyen dari jarak jauh. Itu. Atau cara komputer dalam alat kawalan membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak yang jauh. Okey, baik. Ini alat yang kita dekat kan, jauh-jauh pun dekat je kan. Alat kawalan jauh ni, remote control ni. Ada sekarang ni, awak tahu tak, kereta, dia pergi je lah kat mana-mana kat dunia ni, asalkan tempat dia pergi tu ada line telefon, kereta tu boleh dikawal dengan menggunakan smartphone sahaja. Dengan menggunakan smartphone sahaja. Nak start kereta ke, kereta tengah berjalan tu nak stopkan kereta ke, nak matikan enjin kereta ke, boleh je menggunakan smartphone. Dalam jarak, tak tahu jarak kat mana-mana je, asalkan ada line komputer. Line komputer pula, asalkan ada line telefon. Macam tu sekali, kereta tu boleh kita kawal menggunakan smartphone. Canggih tak canggih, manggih tak manggih kan. Kalau dulu nak tembak orang, kena berhadapan dengan orang kan. Tembak, tembak ataupun panah kan. Sekarang duduk dekat bilik macam ni, menghadap komputer, dia menghadap komputer nak serang negara mana-mana pun boleh. Tekan je kod dia, roket ataupun peluru pepandu ataupun bom-bom yang ada dekat simpanan-simpanan mana-mana, dia akan pergi keluar, dia akan pergi menuju, akan letupkan negara yang dia nak tu. Macam tu sekali. Tapi kita orang-orang biasa boleh buat macam tu kalau dia tahu kod rahsia ketenteraan negara mana-mana. Tapi nak tahu tu memang payahlah. Orang jenis betul-betul ya tu dapat tahu, dan bila dah tahu dia tak boleh salah guna. Dia salah guna memang pihak berkuasa akan cari dia balik. Akan cari dia, akan hukum dia. Kena bunuh ke apa, gitulah. Maknanya sampai macam tu. Dan tentera-tentera sendiri pun dekat dunia ni, dia nak letupkan negara, dia terima arahan daripada kerajaan sebuah negara, dia nak letupkan tempat mana ke, negara mana ke, dia tekan je komputer sampai tahu-tahu dah meletup dah. Macam tu sekali. Okey, baik. Memang hebatlah dunia sekarang ni dengan teknologi maklumat. Teknologi ni lah. Tapi ingat, satu ketika nanti semua teknologi ni tak boleh diguna pakai. Akan jadi lemah dan tak boleh guna pakai. So